Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah. InsyaAllah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak boleh pakai. Tak boleh ya. Tak kuat ni. Tak kuat. Ha? Subhanallah, subhanallah. Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita syukur kepada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul dalam satu majlis gotong royong dan kekeluargaan Ansar. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah pun bermula dari semalam sebenarnya. Sebahagian daripada sahabat-sahabat kita sampai dari Johor, dari tempat-tempat lain juga lah. Dan alhamdulillah hari ini bertambah ramai. InsyaAllah mudah-mudahan esok kita akan dapat ramai lagi. Kita nak habiskan beberapa perkara berkenaan dengan ladang rakyat, InsyaAllah. Baik, tanpa membuang masa, mari sama-sama kita melihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan akhir zaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, insya-Allah, berkenaan dengan awal kebinasaan seseorang pada suatu masa di akhir zaman. Jadi kita ini akan berhadapan dengan fitnah Al-Masih Dajjal. Fitnah Al-Masih Dajjal akan menjadi fitnah yang paling besar. Nabi gambarkan kemuncak fitnah. Kemudian lebih teruk daripada Dajjal, lebih teruk, lebih dibimbangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Dajjal, tetapi lebih teruk daripada Dajjal itu ataupun lebih dibimbangi oleh Rasulullah SAW tadi ialah fitnah a'imma mudillin. Ini kita dah bincang juga, iaitu tokoh-tokoh yang menyesatkan ataupun pemimpin yang menyesatkan, terdiri daripada umara, pemimpin, dan juga ulama. Yang aku lebih bimbangkan untuk hadis itu a'imma mudillin, disebut ulama yang mudillin, ulama yang menyesatkan. Jadi itu adalah yang lebih dibimbangi oleh Rasulullah SAW. Ada satu hadis lagi yang kita kena tahu malam ni, bersempena dengan kita ni bersama-sama, satu family, satu keluarga, dan sebagai peringatan kita untuk insya-Allah sama-sama kita mengambilnya, di mana Nabi menggambarkan awal kebinasaan kita. Asbab yang pertama, Ustaz sebut tadi, Ustaz Nasir sebut awal marrah, pertama kali Jadi apakah perkara yang awal yang menyebabkan seseorang yang beriman itu binasa? Jadi maknanya awal kebinasaan bukan Dajjal.
Dajjal ni kemuncak. Dan yang lebih dibimbangi daripada Dajjal ialah a'imma mudillin, tokoh-tokoh pemimpin yang menyesatkan. Kemudian ada satu hadis ni pula, ialah berkenaan dengan awal kepada kebinasaan. Jadi maknanya sebelum Dajjal datang, Dajjal nak datang dah, tak tahu bila kan. Mungkin dalam tahun 2 ke 2-3 tahun ke, wallahu alam. Tapi kalau dia datang, sebelum datang, inilah yang akan Allah uji dulu, insya-Allah. An Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar saya baca makna hadis ni panjang. Akan datang suatu masa di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. Jadi orang beriman tak dapat menyelamatkan imannya. Ini hadis ni panjang kecuali apabila dia lari membawanya dari satu puncak ke bukit ke puncak bukit yang lain. Jadi dari satu puncak bukit ke puncak bukit yang lain, maknanya lari satu tempat yang puncak bukit ni maknanya pertahanan lah. Pertahanan. Jangan ingat puncak bukit ni maknanya gunung ganang, tak semesti. Salah satu tafsirnya ulama menggambarkan gunung ganang. Bukan juga makna puncak ni seperti puncak alam contohnya. Puncak-puncak ni, tapi maknanya dia tempat yang mana ada ketinggian, yang ada kekuatan untuk nak, kemampuan untuk nak menjadi, dan tempat dia menyelamatkan imannya. Jadi dikata, kata Nabi Sallam, akan datang satu ketika, satu masa orang beriman tidak dapat menyelamatkan imannya kecuali lari. Lari. Ini maknanya dah maksimum lah. Lari. Membawanya iman tadi dari suatu puncak ke puncak bukit yang lain, dari satu lubang ke lubang yang lain. Jadi bukan puncak saja, bukit saja, tapi lubang juga, gua. Mungkin terpaksa masuk dalam gua. Maka apabila zaman itu telah terjadi, bila zaman itu telah berlaku, maka segala pencarian pendapatan kehidupannya tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Jadi apabila sampai satu masa yang mana iman susah nak diselamatkan, atau tak boleh nak diselamatkan kecuali kita melarikan diri daripada, keluar daripada sistem yang ada, sistem yang menyesatkan kan? Dan sampai peringkat yang terpaksa masuk ke lubang-lubang gua contohnya kan? Jadi apabila berlaku perkara tersebut, agaknya zaman tu dah berlaku belum sekarang? Mungkin dah berlaku tapi tak sampai ke puncak lagi lah kan? Apabila zaman itu berlaku, kata Rasul Sallam, maka pencarian pendapatan, maknanya pendapatan kita ni, maknanya sumber ekonomi, sumber kita nak dapatkan rezeki dari sudut makan, minum, harta, kekayaan dan sebagainya, tidak dapat dicapai. Nabi kata tak boleh dapat. Maknanya sampai peringkat nak cari rezeki yang halal, yang thayyib itu tidak dapat dicapai kecuali dengan perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Macam terpaksa buat benda yang Allah murka. Jadi ini sampai peringkat mungkin macam itu tu. Ini kita sebut solusi-solusi ni ya. Maka apabila ini telah terjadi, apabila zaman itu berlaku, zaman di mana tak boleh nak lari daripada benda yang halal ni, halalan thayyibah ni, dah berlaku belum sekarang? Dah berlaku dah. Kita ingat meniaga dah halal dah. Saja aku jual ya, saya jual ya, saya terima kan. Tapi rupanya ada riba kat situ. Riba macam mana kan? Fiat money itu riba. Fiat money yang kita guna tu riba kan? Ataupun lebih teruk lagi, digital money yang kita guna tu lagi besar riba dia. Jadi kita ingat halal dah, okey dah, tapi rupa tak boleh nak lari. Nabi kata tidak boleh dapat lari. Perkataan Rasulullah SAW ni kan. Dan maka apabila terjadinya perkara tersebut, maka kebinasaan seseorang adalah berawal, bermula dengan ini kita nak bincang malam ni lah. Bermula dengan memenuhi kehendak kedua
kehendak isterinya dan anak-anaknya. Jadi awal kebinasaan ikut isteri, ikut anak. Apa isteri nak kita ikut, apa anak nak kita ikut. Dan kalau ia tidak ada isteri dan anak, orang bujang. Oh, Adam kata legalah, saya tak kahwin lagi, tak ada isteri, tak ada anak. Adam kata tak kira lah Adam mana-mana. Adam pakat-pakat semua, tak ada kahwin lagi sekarang. Oh, lega. Ustaz kata, Nabi kata apa? Isteri anak-anak. Kalau tak ada isteri dan anak-anak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebinasaan yang awal itu bermula dengan memenuhi kehendak kedua orang tuanya. Mak ayah pula. Dan sekiranya tak ada orang tua, oh, alhamdulillah orang tua aku dah mati. Lega. Nabi kata macam itu kan. Orang tua dah meninggal kata. Oh, alhamdulillah, tak binasa lah. Tak. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, dah meninggallah mak ayah, maka kebinasaannya di akhir zaman itu seseorang berawal dari memenuhi kehendak kaum kerabatnya, adik-beradik pula, ataupun memenuhi kehendak jirannya, sahabat dia. Jadi kalau isteri anak-anak tak sesatkan dia, tak rosakkan dia, mak ayah tak rosakkan dia, tak sesatkan dia, kerabat dia pula, saudara. Kemudian kalau tak juga kan, jiran-jiran ataupun sahabat-sahabat, orang yang rapat dengan kita. Maka sahabat bertanya, sahabat heran, macam mana boleh jadi macam tu kan? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah maksud perkataan kau ni ya Rasulullah? Apa maksud? Sahabat tak faham. Maka apa maksud kebinasaan? Kerana isteri, kerana anak, atau kerana orang tua, atau keluarga dan jiran. Ni orang yang keliling kita lah. Siapa lagi keliling kita kalau tak keluarga kita, sahabat kita, jiran kita kan? Maka sahabat tak faham, macam mana ya Rasulullah isteri itu boleh menjadi awal kebinasaan, anak-anak menjadi awal kebinasaan, macam mana menjadi jiran itu awal kebinasaan, saudara-saudara awal kebinasaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, mereka akan mencelanya dan mengaibkannya dengan kesempitan kehidupan. Nak beli makan pun tak mampu, abang ni ceraikanlah saya. Nak bagi nafkah tak boleh. Isteri tak boleh sabar dengan kemiskinan suami. Isteri tak boleh sabar dengan kelemahan suami. Anak tak boleh sabar dengan kemiskinan dan kelemahan suami. Jadi rupanya nak memenuhi maka macam mana caranya dia akan cela? Apalah abang ni, apalah suami macam ni, nak bagi saya rantai pun tak boleh. Contohlah. Ini tak ada kena mengena dengan yang belakang tu. Ini tak ada kena dengan belakang ni. Ini Nabi sebut, saya cuba exaggerate sikit je. Nak bagi ni pun tak cukup, duduk pun dalam kemah je. Contoh. Kemah pula masuk air hujan. Mudah-mudahan malam ni tak hujan. Kalau hujan kita offer lah rumah depan sekali tu. Bilik kosong, insya-Allah aircon lagi. Kan kemudian dia akan mencela, dia akan mengaibkannya kerana kesempitan hidup. Nampak? Maka dari itu terpaksalah si suami tadi ataupun seseorang laki-laki itu melayani kehendak mereka. Terpaksa ikutlah. Kalau tak kerja kan, mak marah, ayah marah, isteri marah, anak-anak marah, menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya. Ni kita mulakan hadis ni malam ni. Hadis ni panjang lah. Tapi nak sebut kat sini, selepas diri kita sendiri, selepas nafsu kita, maka yang menjadi ujian kita ialah orang yang paling rapat dengan kita. Isteri kita. Kalau isteri pula suami, tak semestinya isteri ada yang jahat, suami yang jahat pun ramai juga. Suami, isteri. Kalau isteri suami dah okey semua, mak ayah pula paksa, suruh buat, suruh cari kerja, walaupun kerja tu kerja yang haram,
kerja-kerja yang sumber pendapatannya membinasakan. Nampak dia suruh. Kalau tak, apalah dia cela, dia hina. Maka inilah fitnah yang paling besar yang menjadi awal kebinasaan. Jadi rupanya di sebalik Dajjal, di sebalik a'immah mudhillin, ada lagi fitnah lain yang kita tak perasan, orang yang bersama dengan kita, iaitu keluarga kita, sahabat kita, jiran-jiran kita, ataupun orang yang rapat pada kita. Ini sesuatu yang kita nak buat muhasabah malam ni. Sebab kita dah sebut tadi, kita dah berada di akhir zaman. Mungkin satu hari besok kita dah jadi, dan benda ni dah berlaku dah pun. Kalau kita tengok di Iraq, saya pernah cerita kisah ketika zaman Saddam Hussein memerintah, ramai ulama-ulama yang dibunuh pada masa itu. Ada orang sokong Saddam Hussein, tak maaf lah. Saya tahu kenal Saddam Hussein ni daripada sumber orang-orang yang berada di Iraq sendiri, bukan dengar-dengar cerita, bukan kata ni. Jadi orang-orang saleh, ulama, orang alim, orang yang duduk dalam tarbiyah, dia bunuh ramai. Salah seorang sahabat yang namanya Talha, dan seorang lagi sahabat, saya tak ingat nama seorang lagi, dia ditangkap, dibunuh hanya kerana dia pergi sembahyang subuh tiap-tiap hari, sembahyang subuh jemaah di masjid. Maka masjid itu masjid ramai orang yang dakwah dan orang yang buat tarbiyah yang baik-baik ni, ditangkap. Seorang sahabatnya ditangkap, Talha, yang tukang cerita masa tu, dia sahabat dia kena tangkap, dipendekkan cerita lah. Kemudian lepas tu sahabatnya dibawa ke mahkamah tentera. Semasa perbicaraan tu dah nampak dah hidung dia kena potong, telinga dah kena potong, dijatuhkan hukuman mati. Sahabat yang sayang tadi pada sahabat tadi tu, Talha tadi, dia terkeluar mulut dia, Taghut, terkeluar Taghut, kan? Satu kali je, Taghut. Semua tengok, tangkap dia, dihukum gantung, sama bukan gantung, dihukum tembak sampai mati, sama macam sahabat dia. Ini berlaku zaman Saddam Hussein. Jadi nak sebut kat sini apa berlaku. Maka pada masa itu Saddam Hussein punya tentera dia tu, polis dia tu, kan, siapa-siapa yang tertangkap kerana terlibat dengan ajaran sesat, quote and quote, kan, orang yang terlibat dengan Islam, iaitu yang nak menjatuhkan kerajaan, menentang kerajaan, maka kalau seorang kena tangkap, satu keluarga dibunuh. Maknanya maka jadilah abangnya, akaknya, adiknya akan melihat, kan, adik-beradik dia sendiri. Kalau adik-beradik dia nampak macam sembahyang banyak, buat dakwah banyak, maka dia akan cakap, sebelum dia kena bunuh sama, sebelum adik dia kena tangkap, abangnya kena tangkap, dia kena beritahu dulu kat polis, saya tak bersama dengan dia, abang saya ni selalu pergi masjid, selalu pergi sembahyang, abang saya selalu tahajud, abang saya selalu baca Quran. Saya rasa dia ni pendakwah ni, pendakwah ni, dan saya rasa dia ni akan menjatuhkan kerajaan. Dia akan jadi mukhabarat, dia akan jadi SB lah, tukang inform kepada Saddam Hussein. Ini saya cerita kat sana, bukan SB kat Malaysia. Janganlah pula marah, Ustaz Nok Azman ni asyik sebut pasal SB je, geram ni. Tak, saya sebut pasal di Iraq, bukan di sini. Ini berlaku, diceritakan. Akhirnya abang jadi polis kepada adik, adik jadi polis kepada abang. Bukan tu saja, malahan isteri tengok suami, suami tengok isteri, kan? Kalau isterinya nampak Islamik, suami dia buat laporan polis sebelum dia kena tangkap sama dengan isteri dia. Begitulah sebalik. Macam gitu. Rupanya hadis yang Nabi gambarkan ni dah berlaku pun. Dah berlaku ni. Dah berlaku. Jadi sebab itulah digambarkan kat sini pada malam ini. InsyaAllah kita nak melihat sedikit apa yang dihuraikan oleh Rasul SAW dalam hadis tadi dan ditambah oleh para ulama kita. Baik, yang pertama sekali, memang fitrah kita sayang kepada orang yang rapat dengan kita, seperti isteri, suami, anak-anak, mak ayah, keluarga. Memang kita sayang. Kita sayang kepada itu adalah fitrah. Ya, sebab itulah jangan paksa suami bagi isteri. Awak ni dah lama tak cakap I love you. Tentang-tentanglah kita dah tua, I love you and I love you.
kan? Anak dengar sebelah geli je. Apa geli dengan I love you, I love you. Anak mana tahu, kan? Isteri pula kan, I love you kan. Tak jawab pun kan. Awak tak sayang saya dah ke? Kenapa? Habis adik pergi Melaka je, ada rumah lain ke? Contoh begitulah. Sikit-sikit Melaka. Padahal orang tu berkawan dengan ayam, berkawan dengan pokok cili, pun kena cemburu juga. Ni tak ada kena-mengena dengan hidup atau yang mati. So jangan bimbang lah. Ini cuma interpretasi ya. Jadi sebenarnya fitrah memang laki-laki sayang kat anak dan isteri. Itu memang fitrah. Walaupun isterinya kata aku dah tak cantik, dah pada suami cantik. Cuma suami ni dia memang bukan jenis orang yang ekspresi lah, macam orang yang selalu minum kopi espresso kan. Jadi suami ni memang tak semualah. Ada suami memang, kalau suami dia cakap bila kan tak sempat isteri kata I love you, dia dah cakap I love you. Tu kena lebih berhati-hati lagi. Itu lakonan yang hebat. Adalah apa di belakang I love you. Dia tak, isteri tak sempat lagi cakap I love you kan. Tolonglah jawab I love you kan. Tak, suami dulu cakap I love you. Oh I love you, I really love you kan. Check lah. Check dia. Check telefon dia ke apa. Tapi minta izin. Nak check telefon kena minta izin. Boleh saya nak tengok telefon? Tak ada apa, I love you. Jadi sebenarnya memang fitrah. Dah fitrah dah. Suami sayang kat isteri, isteri sayang kat suami, anak-anak sayang kat mak ayah sayang kat ayah. Memang dah fitrah. Itu dah fitrah. Allah gambar dalam Quran, al-malun wal banun zinatul hayatid dunya. Al-mal, harta-harta, apa yang kita miliki, dan anak-anak yang kita miliki itu adalah merupakan perhiasan. Memang kita sukalah. Memang kita suka. Jadi jangan bimbang, insya-Allah. Terutamanya yang ada dalam kemah ni semua setia berlaku. InsyaAllah. Macam ada apa-apa gitu. Baik, kata Syekh As-Sa'adi rahimahullah, dia kata apa dalam tafsir, dia kata apa, manusia ni memang bertabiat cinta pada isteri, sayang kat isteri. Memang tabiat dia. Dia memang tabiat dia. Habis kenapa kahwin lain? Itu soalan timbul lah. Dah sayang kenapa kahwin lain? Kahwin lain tu bukan sebab tak sayang. Bukan sebab tak sayang, dia sayang. Nanti ke akhirat nanti tanya dia, kalau dia kahwin lain dan dia tidak berlaku adil ataupun dia berlaku zalim, maka Allah ada, Allah akan judge. Kita jangan judge. Kita jangan jadi Allah nak hakim dia. Allah ada. Kalau dia belum melakukan sesuatu yang melampau batas, ada hakim. Jumpa hakim. Senang aja jumpa hakim. Kalau dia buat sesuatu yang melampaui batas, pukul ke contohnya, cederakan ke, memang dah ambil orang lain pula nak pukul pula, tu ada hakim. Tak boleh macam itu, haram, Allah murka. Jadi kan, kalau kita tengok, kita jangan jadi orang yang begitu. Baik, jadi sekarang ni manusia memang ada nikmat. Hari ni kita nak sebut pasal nikmat keluarga lah, kita nak fokus kat situ lah. Tetapi nikmat ni ada dua jenis. Dalam Islam, para ulama kita mengurang nikmatnya ada dua jenis. Yang satu dia panggil nikmat mutlaqah. Mutlaqah ini adalah nikmat yang akan berhubung dengan kehidupan, kebahagiaan yang abadi, mutlak, yang sebenar. Nikmat yang sebenar. Jadi yang kita suka ni, dia ada yang suka yang memang hakiki, yang sebenar. Yang satu lagi nikmat muqayyadah, disebut nikmat apa yang diberi kepada kita hari ini. Ada orang dibagi isteri, anak, ada orang dibagi harta, ada orang dibagi pekerjaan. Tu nikmat lah, kita suka. Ada orang dibagi makan kan sup kambing, ataupun sup kambing kan, kepala kambing kan, dengan otak ada sekali ya. Jadi sebenarnya memang Allah bagi kepada kita nikmat yang biasa, tapi dia bukan bagi kepada kita aja. Dia bagi juga pada orang yang tak Islam, orang yang kafir, orang yang kufur, orang jahat dapat juga. Ada juga isteri, ada juga suami, ada juga anak-anak. Jadi nikmat ni bukan nikmat mutlaqah, bukan nikmat yang mutlak, yang sebenar, tapi nikmat muqayyadah, nikmat yang diberi sempena dengan kita kat dunia ni lah, sebagai rezeki.
Jadi di sinilah Allah gambarkan dalam surah Al-Fajr, fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramah. Dan manusia itu kan telah diberikan oleh Allah ujian, diberikan sesuatu nikmat, diberikannya kemuliaan, maka dia kata Tuhan memuliakan aku. Jadi kita tengok orang tu ada kereta besar, ada rumah besar, gaji tinggi, banyak, kita wah, Allah memuliakan dia. Ini sebenarnya kita kena tipu. Allah bukan bagi dia nikmat yang sementara itu ya, kerana Allah muliakan dia, tak semesti. Sebab tu cuba kita perhati sungguh-sungguh lah. Minta maaf lah, kita cuba perhati. Ini tak ada kaitan dengan siapa. Saya minta jangan tulis nama siapa-siapa kat sini. Kita nampak orang tu kereta besar, kita nampak orang tu jawatan besar, menteri, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, yang di Pertuan Agong, besar-besar semua, hebat, istana besar. Kita nampak orang tu bisnes besar, hebat. Kita nampak orang tu kan hebat segala-galanya. Kita tahu, oh tentu Allah muliakan dia. Tak semestinya. Fir'aun, Allah bagi kekuasaan, dia boleh bunuh orang macam itu aja. Dia boleh perintah bunuh bayi macam gitu aja. Tak ada orang boleh kacau dia. Ada raja macam itu sekarang. Dia boleh bunuh bayi, perintah bunuh semua bayi Bani Israel, bunuh semua, sebab dia akan bunuh, akan kalahkan aku. Ada raja berani buat macam itu sekarang? Tak ada. Fir'aun, ada orang lebih berkuasa daripada Fir'aun? Tak ada. Sampai dia rasa dia Tuhan. Hamam, penasihat Perdana Menteri Hamam ni, penasihat Fir'aun, dia rasa dia berkuasa, dia boleh buat apa sahaja. Dia dengki musuh kepada Rasul pada masa itu, Musa AS. Qarun, hartanya banyak, sampai Allah tenggelamkan dia dan harta-hartanya ke bawah. Jadi kita tengok orang kaya, orang banyak kuasa, orang banyak pangkat, orang hebat, terkenal sebagainya. Adakah itu menunjukkan Allah memuliakan dia? Tak semestinya. Sulaiman AS raja juga, hebat juga, dan Allah memuliakan dia sebab dia beriman dan bertakwa. Jadi kita tengok hari ni tak semestinya. Sebab tu apabila kita rasa, oi bagus dia kereta besar. Ada sekali saya balik kampung, Allah izin masa tu saya pakai Innova. Adik-beradik ada yang pakai Wildfire lah, apa satu lagi tu, Wildfire satu lagi apa? Alphard. Macam-macam lah kereta besar-besar ni. Jadi adalah seorang atuk ni, atuk lah, pangkat atuk lah, kata, wah untung kau jah, dia kata dekat mak ni. Anak semua kereta besar-besar, berjaya-berjaya semua. Dia nampak kereta besar-besar balik kampung hari raya sekali-sekali dululah kan. Jadi kan, biasanya kita tengok orang tu banyak duit, orang tu handsome, orang tu hebat dunianya, kita rasa itulah Allah muliakan. Kalau orang rasa macam itu, maka sebenarnya dia itu adalah orang yang tertipu. Allah gambarkan surah Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alai rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kan sebaliknya orang diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki. Rezekinya sikit, miskin, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kadang kais tak ada makanan pun. Miskin, tak ada apa-apa, macam-macam. Orang ini Allah hinakan dia, Allah hinakan dia. Bukan. Berkata Ibn Katsir rahimahullah, dia kata apa? Allah berfirman pada ayat surah Al-Fajr yang kita hafal, yang kita baca tu, kerana Allah nak menyatakan Allah mengingkari pandangan tersebut. Sebab tu nikmat yang sebenar bukan nikmat dunia, bukan nikmat dunia, tetapi nikmat yang dapat kekal abadi. Kita hari ni mungkin miskin, gaji sikit aja, tak ada gaji pun, allowance aja kan, kadang ada kadang tak ada kan. Sampai kan bila kita nak buat satu apa-apa kan, dan sahabat-sahabat kita dengan apa ni, staff-staff kat sini lah, ustaz kan, saya tanya dengan dia, contoh satu soalan, kita ada buat gotong royong sana tu, ada banyak sampah-sampah kan. Jadi kalau kita tanam sampah-sampah tu, nanti besok dia dikompos, nanti jadi mendap, berlubang pula. Kalau kita nak hantar keluar, kat mana boleh kan? Dia kata, ustaz, kalau kita hantar kat luar kurang-kurang 3 tan 2 lori, 3 lori 3 tan, tak.
Kita dah kos mahal, Ustaz. Kita cubalah jimatkan. Ini staf-staf arkib. Cuba kita jimatkan, mudah-mudahan ada barakah. Ini orang-orang yang memahami lah. Alhamdulillah. Habis nak buat macam mana? Tu kolam tu kat belakang tu, kita tambuk kat belakang dia. Kita ratakan sikit supaya sampah tu besok kita boleh jadikan baja pula, dia kata. Sampah apa? Sampah rumput-rumput, pokok-pokok ni. Jadi dia kata kita jimat-jimat lah. Sebab duit kita ni duit ummah. Duit kita ni duit ummah. Duit kita ni duit infak sahabat-sahabat kita. Kita hargailah macam itu. Jadi saya sebut tu subhanallah, maknanya tak masuk dalam kategori ni lah. Tertipu. Kita ingat kita dah miskin, kita serba kekurangan, kita rasa Allah hina kita. Bukan. Jadi itulah yang Allah gambarkan kepada kita. Dalam ayat yang lain banyak lagi lah ayat-ayat menggambarkan bahawa sebenarnya nikmat yang ada pada kita ni bukan nikmat mutlaqah, bukan nikmat yang sebenar, tapi nikmat muqayyadah, nikmat yang sementara yang ada diberi di dunia pada hari ini. Sebab itulah jangan sampai nikmat yang sementara merosakkan nikmat yang abadi. Tengok anak-anak kita. Satu hari berlaku satu peristiwa di Muar, Johor. Berlaku kepada salah seorang saudara jugalah. Lepas sembahyang isyak, orang nak balik, dia bangun, minta maaf tuan-tuan jamaah, tolong tunggu sekejap, saya nak cakap sikit aja, dia kata. Sebelum cakap dia menangis. Dia kata, dulu kan saya ingat kes murtad, kes berzina, kes penidadah, semua kes ni dekat bandar besar-besar, dekat Kuala Lumpur, dekat Singapura, dekat Johor Bahru, bandar besar-besar. Hari ni saya tertipu. Ni cucu saya yang saya jaga daripada kecil. Saya sayang dia, saya bela dia, saya ajar dia dengan ajaran agama, saya bimbing dia menatang bagaikan minyak yang penuh. Jaga sungguh-sungguh, bagi belajar Quran. Hari ni saya nak sebut, dia dah lari dari rumah, keluar ikut India, namanya Kalai. Murtad, keluar dari Islam. Menangis dia. Menangis. Masa kecil-kecil macam ni, bersama-sama semua. Sama sekali tengok baca doa makan anak. Dia bilang, Allahumma barik lana fima razaqtana. Baca doa makan. Baca doa tidur, Allahumma barik lana juga kan. Kita jawab, cute anak kita. Bagusnya. Mari Abah ajar, bawa kita pergi arcade, kita belajar memanah dengan cikgu Acik Edi kita mari jom mama kita tengok subhanallah, inilah bakal-bakal pejuang-pejuang ni Allah izin tak sampai umur 20 tahun, tak sampai alam-alam dewasa keluar Islam. Tak sampai berapa tahun Dajjal datang, sesat, ikut Dajjal, ikut arus. Jadi ini digambarkan salah seorang daripada saudara jugalah, nangis. Jadi sebab tu nak digambar kat sini, nikmat itu muqayyadah, nikmat anak. Tak ada orang yang tak sayang anak, betul. Tambahan lagi cucu. Kalau kita dah ada cucu, lagi sayang cucu daripada anak. Sebab tu kalau cucu tu buat apa-apa, semua nenek atuk memang nak bagilah. Mak ayah dia nak suruh pun tak boleh, dia marah pula anak dia tu, mak ayah pada cucu tadi. Kenapa? Sayang. Jadi sebab itulah kita nak tengok peringatan Allah kepada kita. Mari kita dengar peringatan Allah. Peringatan Allah tentang potensi bahaya yang ada pada keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Ini surah At-Taghabun. Wahai orang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya terjemahan sebab isteri-isteri dah. Azwaj ni pasangan, laki baik perempuan baik. Inna min azwajikum, sesungguhnya daripada kalangan pasangan kamu, wa auladikum, dan anak-anak kamu, aduun lakum, adalah musuh-musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hati. Jadi isteri kita, suami kita, anak-anak kita,
Allah kata apa? Dia boleh jadi musuh. Hari ni kita sayang, hari ni kita bagi dia makan, hari ni kita tolong dia, kita bantu dia, kita buat macam-macam. Tapi Allah kata, wahai orang beriman, sesungguhnya daripada pasangan kamu, anak-anak kamu, dan aduwwan lakum, boleh jadi musuh kamu. Maka berhati-hati. Ni At-Taghabun ayat 14. Ini peringatan Allah. Allah peringat kat kita ni. Ini tambahan akhir zaman. Lagilah. Sebab itulah kita jangan terpedaya dengan keluarga kita tanpa kita betul-betul berhati-hati. Dalam ayat yang lain Allah gambarkan kepada kita, keluarga kita ataupun orang rapat ni, saudara kita kan, jiran kita, sahabat kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah, sesungguhnya daripada harta kamu dan daripada anak-anak kamu tu adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan pada Allah itulah ganjaran yang besar, yang agung. Jadi sebab itulah Allah bagi teguran pada kita. Jangan kita take advantage. Oh, sekarang ni kita dah ada ramai sahabat soleh-soleh, nama pun Solehuddin, soleh-soleh belaka. Nampak nama, nampak bagus, semua sembahyang sama-sama. Kita kata tak apalah, biarlah, kan. Ataupun kita dah mula dulu jahil buat macam-macam, sekarang ni dah mula buat yang baik-baik. Tapi apa yang Allah kata, jangan sampai rasa cinta sayang kita dengan orang-orang yang dekat kepada kita itu sehingga kita ikut saja apa dia nak, walaupun mengandungi larangan yang haram. Jadi apa maksud musuh? Imam Ibn Katsir rahimallah menyebutkan kepada kita, musuh tu bukanlah dia nak membunuh kita macam itu, bukan. Musuh tu maknanya bukanlah dia akan buat sesuatu yang jahat buruk pada kita, bukan. Tapi musuh itu menjadikan ibu bapa tadi, kalau anak-anak kan, lalai, lara, ikut aja. Nak buat ni boleh, nak buat tu boleh, nak buat macam-macam boleh. Dalam ayat yang lain, suratul Munafiqun, kita tengok apa Allah sebut. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini suratul Munafiqun. Wahai orang beriman, janganlah harta-harta kamu, apa yang kita ada pada hari ini, harta kita, kereta kita, rumah kita, tanah kita, pekerjaan kita, dan anak-anak kamu itu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Jangan sampai terseleweng daripada jalan perjuangan, jangan sampai terseleweng daripada Islam, maka mereka itulah akan rugi. Faulaika humul khasirun, mereka itu akan rugi. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, hari ini kita ada macam-macam masalah. Antara masalahnya ialah kita berada di era komunikasi teknologi. Dia dah ada satu teknologi, boleh tembak, pergi gunakan gelombang, masuk ke kepala kita, anak-anak kita, kemudian terus brainwash. Dulu nak brainwash, mereka terpaksa panggil kita buat hipnotis. Buat hipnotis, tahu hipnotis? Macam pukau lah. Sekarang ni tak payah pergi dekat kita pun, cukup dengan telefon, cukup dengan media, dia dah boleh hypnotize, dia dah boleh menguasai subconscious minda di bawah sedar kita. Jadi anak-anak kita ni boleh menonton macam-macam yang kita memang bagi tonton. Nak tengok kartun, tengoklah. Apa kartun paling best sekali, Dik? Paling best kira? Apa kartun paling best kira? Habis ni. Apa? Doraemon? Dragon Ball. Oh, wah. Tahu Dragon Ball apa? Dragon Ball. Kenapa best sangat Dragon Ball ni kan? Mesti ada sebab-sebab dia. Kalau yang anak-anak kecil tu, apa yang paling dia suka tengok?
Anak kecil, baby. Besar-besar sikit kat depan dengan bapak-bapaknya. Yang kecil-kecil semua kat belakang kan. Kalau kecil-kecil tengok apa? Yang macam banana tu apa? Banana apa tu? Cerita. Yang banana tu. Minion tu movie tak? Yang rancangan kanak-kanak. Dulu Sesame Street. Dulu. Masa zaman-zaman pakcik-pakcik ni dulu Sesame Street. Waktu yang macam dinosaur tu apa? Lompat-lompat tu. Barbie Bunny. Babi yang masuk dalam ladang itu sekali-sekali tu. Bunny kan. Ada satu lagi yang ada macam matahari, dia turun gambar baby tu. Teletube kan. Teletubbies. Semua tu dari subconscious mind belakang dia. Tak percaya masa dia keluar benda tu kan, kita buat ni apa dia panggil yang guna nama dah lama ni, fizik kita buat nak bagi dia jadi pegun, pergerakan jadi pegun. Apa nama dia? Kita bergerak tapi kita guna benda tu stetoskop ke apa? Bukan stetoskop. Stroboskop kan. Kita buat stroboskop tu, kita akan nampak ada benda lain keluar. Cuba. Saya pernah try gitu. Maknanya dia ada subconscious mind. Dia ada masuk subconscious mind. Jadi anak kita dah jadi macam kan, Dragon Ball, Power Ranger, Bobo Boy kan. Yang rambut satu tu macam Arif, apa ni, Ifrit tu apa? Upin Ipin. Macam Ifrit, kita tak perasan. Itu jadi Ifrit tu. Tapi anak dia. Rambut satu kan. Satu lagi botak macam toyol kan. Bagus tak? Bagus semua ada pengajaran, tapi di belakang ada tersirat. Saya minta maaf lah no, kalau yang suka Upin Ipin sebagainya, tapi kita kata hati-hatilah macam itu. Hati-hati. Bukan kita tolak, hati-hatilah. Jadi kita tengok fenomena hari ini menjadikan begitu. Maka apabila kita memenuhi saja apa yang dia nak, maka pada ketika itulah kita kena apa? Kita akan menjadi musuh. Dia akan jadi musuh kita. Jadi nak buat macam mana? Soalan. Macam mana nak buat? Macam mana kita nak berhadapan dengan suasana hari ini? Yang jadi musuh bukan lagi Dajjal. Yang jadi musuh bukan lagi Zionis. Bukan lagi musuh-musuh. Tak, dalam rumah kita ada musuh. Dalam rumah kita, tanpa kita sedar. Maka yang pertama sekali, hendaklah kita merasakan itu nikmat yang Allah bagi, dan kita kena bersyukur. Dan tanda kita bersyukur, kita manfaatkan nikmat itu, jangan sampai menjadi maksiat. Jangan sampai menjadi perkara yang menjadikan kita ni terhalang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah peranan yang pertama sekali yang disebut sebagai laki-laki itu, suami itu qawamun, dia lebih menguasai ala nisa dengan perempuan. Yang pertama sekali maksud qawamun itu, dia boleh mendidik, memerintah, menjalankan tugas-tugas untuk memelihara kewajipan supaya jangan sampai keluarganya rosak. Sebab itulah peranan pertama dalam keluarga bila kita datang-datang ni, duduk dengan anak-anak ni, nombor satu, jangan tengok anak-anak seronok-seronok aja. Dapat main panah, dapat besok ada ayam, ada apa sebagainya. Tapi tengok peranan nombor satu, amanah. Allah suruh didik keluarga kita. Jangan sampai jadi musuh Allah. Jangan sampai jadi musuh akhirat kita. Nak kena jaga. Sebab kalau diserang besok Dajjal datang, dengan anak-anak kita habis. Dan sebenarnya sebagaimana kita bincang dalam tamrin-tamrin yang lepas, kan, mereka plan sebenarnya nak sesatkan anak-anak kita. 2050 mereka plan tak ada langsung orang Islam yang beriman dengan Allah, tak ada langsung. 2050 dia plan kafir semua. Bukan kafir dari sudut tak ada agama, ada agama, tapi kafir dari sudut Islam. 2030 bapak-bapak ni semua nak dihabiskan.
Mak-mak nak dihabiskan. 2030 agenda 30. Ini dia punya planning. Sebab tu Nabi kata sampai satu peringkat tak boleh lari kecuali tak boleh terlepas kecuali pergi ke tempat yang terasing. Jadi itu apa yang kita nak buat pada hari ini pun termasuklah dalam kategori untuk membina satu kekuatan. Dan sebab itulah nombor 1 tanda syukur kita hidupkan tarbiyah dalam rumah tangga kita. Tarbiyah wajib berjalan. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak boleh dicapai melainkan dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Kita nak bina hubungan yang baik dengan Allah, selamatkan akidah kita, selamatkan ibadah, selamatkan akhirat kita, dapat redha Allah. Tak boleh nak dapat melainkan dengan tarbiyah. Maka tarbiyah usrah, tarbiyah keluarga adalah wajib. Siapa yang mengabaikan tarbiyah keluarga, maka dia melakukan perkara haram. Bila kata wajib, haram lawan dia kalau tak buat, berdosa. Dan kalau dengan sebab tidak ada tarbiyah yang tersusun, tidak ada Quran yang berada dalam rumah tangga kita, maka ketika mana anak, isteri, suami tadi sesat, malahan menentang pula Islam, memusuhi Islam, maka kita berada dalam kemurkaan Allah. Jadi sebab itu pada malam ni kita nak kena tengok rupa-rupanya dalam keluarga kita itu ada amanah. Amanah ni bukan parti amanah. Amanah ni satu tanggungjawab. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya. Allah akan tanya ni anak-anak ni, hari ni makan apa? Sedap aja. Dedek yang dia dibagi makan tu yang mengantuk. Siapa yang ngantuk boleh makan apa nama? Krepek. Jadi adalah pakcik-pakcik kita yang dah infak krepek kan. Ni infak lah ni kan. Bagi kan. Tapi alhamdulillah tak dia mengantuk, semua tak mengantuk, tapi tak apa, boleh makan halal. Jadi sebut kat sini kita tak nampak yang ini. Yang kita nampak macam mana nak bagi anak belajar, masuk universiti, lulus SPM dapat A, pergi luar negara. Bangga anak pergi luar negara. Tapi anak dekat sana bersekutukan, berzina, minum arak, tak apa. Yang penting pergi luar negara. Ini arus yang ada pada hari ini. Saya ingat lagi, saya minta saya bocor sikit lah. Ini rahsia. Rahsia kepada agensi kerajaan kita. Saya bekas pelajar maram. Ketika kami orientasi pengarah pendidikan, ada bagi ceramah sebelum pergi luar negara. Apa dia kata? Antaranya dia kata, kamu tahu abang-abang kamu buat apa? Sini kamu dulu. Ada yang pergi sebelum SPM keluar, tak nak balik langsung. Kalau tak nak balik bekerja profesional, tak apa. Gagal. Ada satu kes, seorang wanita pergi ke sebuah negeri di Amerika. Pergi ke sana main-main, seronok-seronok. Akhirnya CGPA dia kosong. Tahu CGPA dia? Grade point average dia kosong. Kosong. Last dibuang daripada universiti. Akhirnya kahwin dengan seorang negro, kita panggil negro lah, orang kulit hitam. Last kali tengok gambar dia, last sebelum saya balik ke sini, tengok gambar dia, dia minta gambar dia, dia dengan negro tadi dah tak tentu hal. Negro tu bukan yang kaya ke apa, tak ada, sama-sama ni juga. Kemudian dengan anjing, peluk anjing dia ni. Saya ingat dah keluar Islam dah keluar Islam, pergi luar negara sebelum SPM, keputusan cemerlang, tapi akhirnya keluar Islam. Ada satu kes di California, bunuh diri, gantung diri, kan tak dapat grade yang elok. Bukan tak lulus, dah graduate, dah konvo dah. Lepas konvo dia fikir malu agaknya dengan keluarganya, dia gantung diri dia.
mak ayah tunggu dulu tak ada KLIA, dulu guna Subang Airport, tunggu mayat jenazah datang. Ada yang bunuh diri, tapi semua excellent, SPM excellent, boleh pergi luar negara, bangga nak pergi luar negara. Tapi bila berada di sana, tak ada orang nak bimbing dia, tak ada orang nak jaga dia, akhirnya dia jadikan. Yang berjaya pun alhamdulillah ramai yang berjaya. Tapi nak sebut kat sini, kan, kita nampak harus tak berkisah sangat tentang agama, tentang iman. Jadi sebab tu kita hari ni kadang-kadang kita tak perasan. Wa yazbillah min zalik, no? Anak-anak kita murtad sebelum kita sedar dia murtad. Di Kuala Lumpur, dalam satu kajian sebelum ini, kan, tahun-tahun 90-an, pada mak-mak rempit dan orang yang budak-budak perempuan, didapati ramai di kalangan mereka yang menyembah syaitan. Dia ada dia punya rantai dia. Rantai tu rantai macam apa? Macam bentuk syaitan gitu. Ramai. Bila buat wawancara tu, majority. Kemudian yang lambang salib tu tak lihat. Ada satu kes, ni contoh kes mak ayah pun tak tahu, rupa anak dia dah masuk Kristian. Masa anak dia mati, nak mandikan, buka, ada rantai emas, logonya salib. Rantai emas salib. Jadi nak tahu ni Muslim ke tak Muslim, tak tahu. Ini berlaku. Jadi sebab tu digambarkan kat sini perkara tanda syukur kepada Allah. Allah bagi kita anak-anak, bagi isteri, suami, bagi keluarga, maka hendaklah kita meletakkan tarbiyah, pendidikan sebagai nombor satu. Macam mana nak kenalkan kita, keluarga kita dengan Allah? Macam mana nak memperkenalkan kita, keluarga kita ni dengan Islam, perjuangan Islam. Sebab tu saya ingat pada zaman sekarang ni, anak-anak kita kena kenalkan dengan perjuangan Islam. Kalau kita tak perjuangan untuk Islam, maka kita akan perjuangkan untuk ghairal Islam. Apa perjuangan Islam? Nombor satu, nak kenal Allah, nak beriman dengan Allah, nak yakin dengan Allah. Jadi kita kena kenal anak-anak kita ni, kan? Berapa ramai yang betul-betul kenal nama Allah, sifat Allah. Kadang-kadang kita pun tak kenal, kan? Yang kedua, bila kita dah mula beriman, kita dah mula nak cerita pasal Islam, syariat Islam, sembahyang. Kenapa sembahyang? Besok pagi, kan, lepas sebelum kita buat Ruhul Jadid, senaman Ruhul Jadid, insya-Allah esok kita buat. Kita tanya anak-anak kita, kenapa kita datang sini? Kenapa datang arcade? Best arcade boleh main basikal kita. Arcade boleh panah-panah. Dekat arcade ada macam-macam. Ada orang rupa macam Umi juga, cuma taringnya panjang. Arcade ada kawan-kawan. Betul tak jawapannya? Itu yang tersurat. Yang tersirat. Di sinilah saya mengenal erti solat secara bersama-sama, nikmat solat secara bersama-sama. Di sinilah dengar erti baca Quran dalam kemah, bawa kemah. Di sinilah saya mengajak erti sahabat-sahabat ni kena kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Seorang balik Johor, seorang balik Selangor, seorang balik Perak, kan, sebagainya. Bertemu kerana Allah, menangis sama-sama. Bukan bapak-bapak aja peluk, anak-anak pun peluk. Kita jumpa lagi, kawan. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kita nak kena betulkan semula. Kan ini amanah. Sebab kita bimbang, hadis tadi sebut akan sampai satu ketika, masa tu Allah uji kita dengan perkara yang melampau, kesusahan yang kemuncak. Kita dah tak boleh nak buat apa dah, maka isterinya, suaminya, anak-anaknya, keluarganya, mak ayahnya, jirannya akan menjadi orang yang musuh kepada seseorang. Itu awal. Jadi sebab itulah pada malam ni kita nak kena rasa yang itu. Dan sebagai kita kata sebagai assignment untuk malam ni,
InsyaAllah esok kita akan sambung. Nak buat macam mana? Tarbiyah tu apa nak buat? Macam mana nak bina keluarga kita, besok kita akan sambung. Jadi malam ni saya nak beri assignment pada semua orang, mak dan ayah. Malam ni ambil masa bersendirian. Duduk kat sudut mana ke tak apa, duduk ke depan pun tak apa, mana-mana, dalam kemah. Malam ni bayangkan wajah keluarga kita seorang-seorang. Tengok anak sulung kita, tengok anak nombor 2, tengok anak nombor 3, tengok anak nombor 4, tengok wajah pasangan kita. Bayangkan, agaknya Dajjal datang, apa akan berlaku? Andainya sampai saat Nabi kata kemuncak tadi, sampai tak boleh dah nak buat, tak boleh dah, kena lari. Sampai tu peringkat orang beriman kena lari. Kena lari. Nabi sebut lari perkataannya. Pergi ke puncak-puncak bukit, pergi ke lubang-lubang, Nabi kata. Masuk lubang, gua. Ini Nabi ni hadis sahih ni. Sampai peringkat kena lari nak pertahankan iman. Cuba bayangkan, andainya perkara tersebut berlaku, Nabi sebut dah. Maka tengok wajah anak-anak kita, apa persiapan kita untuk berhadapan dengan suasana tersebut. Tengok wajah anak-anak kita, tengok wajah isteri kita, suami kita, tengok wajah keluarga kita, sahabat-sahabat. Siapa sahabat kita? Siapa sahabat kita yang boleh tolong kita masa tu? Sekarang ni okey, tak apa, sekarang ni ada, alhamdulillah. Masa tu, maknanya sampai peringkat, kalau saya cerita tadi di Iraq, sampai peringkat keluarga dia jadi mukhabarat, tukang khabar. Ini musuh, ini banyak semayang, ini bangun malam. Diceritakan oleh sahabat-sahabat kita juga daripada USSR, daripada Rusia. Ini berlaku kat sana. Dia kata apa? Dia kata sampai tu peringkat bila mereka masuk Islam, maka negara Rusia mengharamkan beragama. Siapa yang ada beragama, dia akan torture. Sama ada kalau dia pegang jawatan kena tangkap, ataupun dia tak pegang jawatan, dia akan disusahkan. Maka dalam kisah yang kita terima daripada kawan kita di Rusia, bila USSR berpecah USSR, dulu ada USSR, sekarang tak ada dah. Rusia pecah-pecah kan. Bila berpecah tu kan, rupa-rupanya dia orang masuk Islam secara senyap-senyap. Maknanya dia masuk Islam, kalau katakan suami, isteri pun tak tahu, anak pun tak tahu. Sebab kalau isteri tahu, isteri akan report kat polis. Sampai macam tu kan. Berlaku di China pula, zaman Mao Zedong dulu, digambar ke sahabat-sahabat kita di China pula, sampai peringkat sembahyang pun tak boleh, diharamkan. Siapa ada agama lain selain daripada agama dia, diharamkan, dibunuh. Mao Zedong bunuh. Jadi apa yang dia buat, dengar sini, ini berlaku dah. Belum lagi Dajjal keluar, tapi tentera dah keluar. Dia kata kami hanya pertahankan la ilaha illallah sahaja. Maknanya pastikan anak tahu la ilaha illallah. Dia boleh ucap la ilaha illallah dalam bahasa Cina, not even Arabic, dalam bahasa Cina, kemudian faham makna dia, itu je. Sembahyang tak boleh, puasa tak boleh, amalkan Islam tak boleh. Ini pernah berlaku di China. Jadi ini antara contoh-contoh yang dah pun berlaku. Bayangkan kemuncak fitnah, Dajjal keluar, di mana keluarga kita? Agaknya berapa ramai yang sesat, agaknya berapa ramai yang selamat, agaknya berapa ramai yang bersama-sama dengan kita. Sahabat-sahabat kita pun sama, yang sekarang kita duduk mengetih ni, mengetih tiap-tiap hari sama-sama, sonok-sonok, sambil ngumpat-ngumpat semua. Agaknya siapa yang akan bersama dengan Al-Haq? Ini assignment malam ni. Kita sambil duduk-duduk tu fikir. Besok insya-Allah kita akan bagi sikit apa yang kita boleh buat, solusinya untuk keluarga kita. Tarbiyah keluarga. Kita bincang sikit besok insya-Allah. Boleh kah? Saya tak nak panjang-panjang sebab kita ramai nak dah gendang lah ni. Dari gini-gini ni. Maknanya fokus dia dah hilang. Awak lebih gendang. Lagi banyak, lagi kuat lah. Inilah anak-anak kita. Jadi kita tak boleh lama-lama sangat sebab kita campur ramai-ramai. Tapi insya-Allah mudah-mudahan kita faham
daripada hadis yang kita baca tadi, akan sampai satu masa di mana orang beriman terpaksa melarikan diri ke puncak-puncak bukit, ke lubang-lubang, nak menyelamatkan iman yang tak boleh diselamatkan. Maka pada ketika itu mata pencarian yang halal hampir tak ada, ataupun tak ada. Maka sebab itulah kita kena buat sesuatu yang lain daripada yang lain, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita sebut sebagai JDT. Apa yang kita sebut sebagai JDT, kita kena buat, insya-Allah. Jadi oleh kerana masa pun dah ni, kita pun dah sampai lah, insya-Allah. Saya rasa tu. Ke ada soalan-soalan, kita buka lah kalau soalan, ataupun ada tambahan ke. Kita ada ramai sahabat-sahabat kita kat sini, insya-Allah. Ada soalan atau tambahan? Akhwat ada nak tanya ke? Tak ada noh. Tak ada noh. Boleh bayangkan tak? Kalau tak soalan, saya nak soal. Kalau tak soalan, saya nak soal. Boleh bayangkan tak? Anak yang kita sayang murtad. Boleh bayang? Boleh bayangkan tak? Isteri yang kita sayang, suami yang kita sayang, lari daripada kita, ikut Dajjal. Kenapa? Lapar. Kenapa? Susah. Hidup susah. Kenapa? Takut kena kejar. Kena kejar ni. Kenapa? Kena takut, kena tangkap ni. Kena zalim, kena rampas hartanya. Saya ada seorang kawan, Allah izin, perniagaan dia tak berapa jadi sangat. Dia ada belajar di Dubai juga. Dia lepas tu dia pergi ke sana, dekat Malaysia. Kawan sama belajar dulu. Allah izin, dia punya perniagaan dia bankrupt. Dia bankrupt. Rumah dia nak kena rampas, harta dia kena rampas, kereta semua rampas. Yang paling susah kali malu. Paling susah kali malu. Malu dengan siapa? Semua keluarga dia. Akhirnya dia dah pergi kat atas satu jantas. Dia orang tadi, orang budak-budak marah ni, MRSM semua ni. Dia pergi kat satu jantas nak terjun. Nak bunuh diri lah. Dia satu jantas kan banyak lapis. Dia dah kat situ dah, nak terjun. Maknanya kalau jatuh tak mati, kita langgar. Dah macam itu dah. Dia cerita, dia kata dia otak dia tak boleh fikir dah. Yang dia tahu malu je. Oi, apa mak aku cakap ni? Apa ayah aku cakap ni? Apa isteri aku cakap? Dan isteri dia pun ugut nak tinggalkan dia dah. Kalau abang tak boleh jaga saya, kita bercerai. Saya bawa anak-anak saya semua. Dia dah jadi macam tension lah, stres. Nak bunuh diri. Allah izin, masa dia nak bunuh diri tu, Allah izin nyawanya panjang. Seorang sahabat telefon. Jadi sementara nak bunuh diri tu, ni telefon terakhir kot jawab, dia kata Allah izin jawab kan. Lepas tu yang sahabat ni pula mula-mula tak tahu, baru tahu. Lepas tu, Assalamualaikum, kat mana? Kau kat mana ni? Dia diam je. Kenapa? Kata, mari sini, aku ada bisnes untuk kau. Terus cakap gitu. Sebab dia tahu nak bunuh diri dah. Nak bunuh diri. Malu. Boleh bayangkan tak? Kita muflis, bankrupt, sebab bisnes kita gagal. Lepas tu kereta kena tarik, rumah kena tarik, orang semua nampak kita ni bankrupt kan. Lepas tu isteri pula tinggalkan kita, anak pun tinggalkan kita, apalah abah, macam gini tinggalkan kita. Boleh bayang malunya macam mana, hinanya macam mana. Dia nak bunuh diri. Ini kawan tersebut. Dia kata, kau jangan buat apa-apa aku pun dapat berita kau bankrupt aku tahu isteri kau nak tinggalkan kau. Kau jangan buat apa, sebab kita kenal dia perasaan dia macam mana kan. Sini aku ada kerja dengan kau. Seorang kawan dia, seorang datuk, seorang yang memang berjaya. Aku ada kerja untuk kau. Dah, jangan buat apa. Kau kat mana ni? Alhamdulillah, Allah selamatkan dia daripada bunuh diri. Kalau bunuh diri, habis dia iman dia tu. Akhirnya dia kerja dengan kawan tadi. Akhirnya dia buat bisnes di Dubai, pergi ke sana. Jadi wakil, berjaya. Sekarang dah alhamdulillah okey. Allah uji dengan bankrupt. Jadi kita tak boleh bayang, alangkan kita dalam keadaan okey macam ini pun, bila Allah uji dengan sesuatu kesusahan pun ada orang boleh bunuh diri.
Apa lagi ketika Dajjal datang. Ini grup-grup akhir zaman ni, kata, ni grup-grup prepping akhir zaman ni, grup-grup JDT ni semua ni sesat, dia kata. Tangkap. Maka pakat-pakat nak jaga iman, pakat-pakat cari cara. Contoh anak-anak dah tu. Nak pergi mana abang? Nak pergi arkid ke? Abang. Kita kena pergi tempat lain. Bukan arkid, KR kan. KR, arkid tak boleh, KR. Terbalik. Masa tu cuba kita bayangkan apa perasaan kita. Agaknya di mana kita letakkan iman kita masa tu. Apa kita buat? Jadi sebab tu sebelum berlaku perkara-perkara yang telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena buat muhasabah, macam mana nak bina anak-anak kita, keluarga isteri kita, suami kita, kawan-kawan kita, macam mana nak sama-sama tolong-menolong supaya bila berlaku keadaan begitu, kita dalam redha Allah. Kita dalam redha Allah. Jadi Allah tolong kita lah macam itu. InsyaAllah esok kita akan sambung. Kita akan bincang macam mana nak buat solusi dia. InsyaAllah. Supaya malam ni kita bayangkan dululah. Kalau tak dapat bayang malam ni. Saya cakap jawapan semua. Macam itu. Senang je Ustaz. Tak, kita kena bayangkan. Kita tak tahu. Bayangkan wajah anak-anak kita. Tiba-tiba isteri kita, suami kita tinggalkan kita. Tiba-tiba anak-anak kita murtad lawan kita. Tiba-tiba kita pula dia cabar, diganggu dan sebagainya. InsyaAllah itu antara fitnah akhir zaman yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan bila kita duduk macam ini santai-santai ni, kita ada masalah berfikir sekejap. Sebelum ni kita dalam hidup kita biasa-biasa ni macam-macam sibuk, tak sempat fikir. Nak fikir anak-anak tak sempat. Hari jadi anak-anak pun tak ingat. Saya lah. Hari jadi anak, hari jadi saya sendiri pun saya tak ingat. Apa lagi nak hari jadi anak-anak, lagi tak ingat. Jadi kita anak-anak ni hari jadi pun tak ingat. Selalu saya kalau jumpa anak-anak, abah tahu ke ni bulan apa bah? Bulan 12. Ada apa bah? Ada seorang lahirnya dan 1 hari bulan 12. Ada seorang lagi lahir bulan sia-sia. Okey. Kalau abah ingat, alhamdulillah. Habis ni dah abah tak ada hantar apa-apa pun kan. Nak hadiah. Patutnya dia bagi hadiah kat kita. Ni anak-anak sekarang. Trend dia, arus. Jadi kita bayangkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bila kita bayang, mudah-mudahan malam ni kita boleh menangis. Kita boleh menangis pada Allah, minta tolong. Yang boleh tolong Allah saja. Nak depan dengan Dajjal, siapa kita nak lawan dengan tentera-tenteranya, Dajjalnya, dengan tipu dayanya? Siapa kita? Kita tak kuat, melainkan Allah bagi kekuatan. Kita takkan berjaya, melainkan Allah bagi kejayaan. Ini kita kena fikir malam ni. Ya Allah, rupa-rupanya aku ni lemah, tolonglah aku ya Allah. Ya Allah, rupanya aku jahil, ya Allah, tak tahu, banyak aku tak tahu. Ya Allah, bantulah aku, bila hidayah pada aku, bila kekuatan pada aku ya Allah. Kalaulah andanya suasana yang Nabi sebut, aku masih hidup masa tu, anak-anak aku masih hidup, ya Allah, bagilah petunjuk. Minta ke Allah, baru kita boleh menangis. Sebab kita nampak anak-anak kita ni sekarang ni seronok lah, lari sana lari sini kan, seronok je semua cantik-cantik, comel-comel dia. Tapi bila berlaku ujian, kita tak tahu. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak peringatan pada malam ni akan membuka satu perasaan bahawa kita perlu bersama-sama dengan sunnah JDT, jihad dakwah dan tarbiyah. Kita perlu bersama-sama. Jadi apa yang kita sentuh ni salah satu saja daripada perkara yang paling penting di dalam keluarga kita ialah at-tarbiyah. Kalau anak-anak kita tak boleh baca surah Al-Kahfi, saya sendiri sedih. Saya sendiri sebenarnya sedih. Kan? Hafal dah anak-anak surah hafal dah. Hafal dah. Yang kecil-kecil yang tak hafal lagi. Tapi dia tahu. Tapi bila tak baca, hafal tak baca, sedih. Kita sedih. Sekarang ni, besok kalau Dajjal datang macam mana? Bila kita cakap dengan dia baca Quran tak, lama dah tak baca Quran, sedih. Tak baca Quran, kita sedih. Sekarang ni kita sedih tak kalau anak-anak kita tak buat benda yang sepatutnya dia buat? Kita sedih. Kita tak terfikir pun, sedangkan zaman akhir telah semakin hampir. InsyaAllah. Jadi mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah atas kelemahan kita dan sama-sama kita memperbaiki diri kita, insya-Allah. Kita doalah malam ni kan.
ni tempat yang baik, insya-Allah. Kita travelling ni mustajab doa. Kita travelling ni kan. Jadi doa, kemudian jangan lupa doa untuk sahabat-sahabat juga. Kalau kita tahu sahabat kita ada masalah anak-anak kan, doa untuk sahabat-sahabat kita. Ya Allah, sahabat aku ada masalah anak-anak ni, ya Allah. Sebut nama dia. Tolonglah ya Allah, berilah hidayah kepada dia, taufik kepada dia. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa shrah suduraha bi faydil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa mitla ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka al-'afiyatan min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana birahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada more? Ha?